Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah suara saya gambar jelas ke? Cuba komen sikit. Okey, Alhamdulillah. Okey, baik, Alhamdulillah. Silakan masuk, insyaAllah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Allahu Akbar. Kesian Kak Mas Ratu. Okey, baik, Alhamdulillah, jom. Silakan masuk. Waalaikumsalam. InsyaAllah untuk slot kita bengkel cantik bacaan dan praktikal solat untuk hari ni. Ada dugaan sikit external hard disk tertinggal dekat office. Aduh, sabar je lah. Jadi kita pakai kitab. Kita pakai kitab ni je. Kita pakai kitab ni, insyaAllah. Okey, jom silakan masuk. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita. Boleh ajak kawan-kawan kita. Alhamdulillah. Okey. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk tuan-tuan puan-puan. Kak Mazna, yang saya nampak nama sekarang ni Kak Mazna, Kak Khotib Jasuddin. Okey. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam, insya-Allah. Okey, untuk slot kita pukul 10.40 kita mula. 10.40 kita mula ya. Insya-Allah. Okey, masya-Allah, subhanallah, dugaan. Okey, boleh hantar link pada sahabat kita dalam grup Telegram, insya-Allah. 10.40 pula 10.30 lebih kita mula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Okey, sepatutnya pakai slide pagi ni. External tertinggal kat office. Tak boleh OBS, kita pakai manual je lah. Manual sentiasa dekat di hati. Okey, silakan masuk tuan-tuan puan-puan. Selamat datang pagi ni untuk slot iaitu bengkel bacaan dan praktikal solat. Okey, bengkel cantik bacaan dan praktikal solat. Terima kasih Kak Wati dah share dekat dalam grup Telegram. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insya-Allah. Okey, selamat puasa semua. Dah puasa yang ke-12 dah. Kita semua bersama-sama pada pagi ini. Okey. Alhamdulillah, mudah-mudahan semoga Allah kurniakan keberkatan dunia akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah. Okay, baik. Okay. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah, mudah-mudahan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salamun alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. InsyaAllah, tuan-tuan perempuan silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Sementara saya nak tunggu kawan-kawan kita untuk kita punya slot bacaan dan praktikal solat pagi ni. Saya nak belanja satu lagu tuan-tuan perempuan, boleh insyaAllah. Okey. Okey. Mudah-mudahan lama kita tak ni kita tak sama-sama, kita tak ni kan.
Boleh, insya-Allah. Silakan masuk. Waalaikumsalam, insya-Allah. Okey, untuk slot pagi ni kita santai. Kita bersiaran lebih kurang dalam 40 minit. Okey, 40 minit yang berisi lah, 40 minit. Setengah jam lebih kurang untuk kita nak ulang kaji balik untuk kita tentang solat. Sebab bulan Ramadan ni adalah waktu yang paling terbaik untuk kita nak kan kita punya solat. Kan? Kita nak tu apa Kita nak bagi solat kita berkasih bagi bagi khusyuk. Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, saya nak nyanyi satu lagu berkenaan dengan bulan Ramadan. Kan? Takkan nyanyi lagu raya kan? Kan? Kue dan muih beraneka warna, kan? Takkan nyanyi lagu raya. Bulan Ramadan nyanyi lagu bulan Ramadan lah ya. Okey, baik. Insya-Allah selamat datang pada perujuan. Waalaikumsalam. Okey, insya-Allah lagu Hijaz. Tajuknya bulan Ramadan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lama tak ni? Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat, bulan yang utama, pahala digandakan, doa diterima, bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima, bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Isilah bulan ini banyakkan amalan, beribadah malam, siang berpuasa, banyakkanlah sedekah, jangan dikira, moga ia menjadi penebus dosa. Membaca Al-Quran jangan dilupakan, zikir dan tasbih elok disertakan, meriahkan Ramadan dengan bermacam cara agar Ramadan tidak sia-sia. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima, bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Isilah bulan ini banyakkan amalan, beribadah malam, siang berpuasa, banyakkanlah sedekah, jangan dikira, moga ia menjadi penebus dosa. Membaca Al-Quran jangan dilupakan, zikir dan tasbih elok disertakan, meriahkan Ramadan dengan bermacam cara agar Ramadan tidak sia-sia. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima, bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Okey, baik, jom kita mulakan kita punya slot pada pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita nak hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kita khusus untuk kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, insya-Allah. Jom sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama sebentar untuk slot bengkel cantik solat dan praktikal, insya-Allah. Dan program ni kita buat juga pada Ramadan tahun lepas di dalam grup tertutup, tetapi untuk tahun ini kita buat di dalam open, secara open untuk sama-sama kita nak sebar manfaat, insya-Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya tak boleh nampak komen pagi ni. Bagus juga tak nampak komen. Kalau tak, kan tak fokus nyanyi tadi kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya kasihi, yang saya rahmati, tuan-tuan dan puan, insya-Allah terima kasih pada yang dah share. Dan untuk pagi ni sedikit teknikal kesilapan saya tertinggal external hard disk. Saya tertinggal external hard disk slide tu dekat office. Jadi untuk pagi ni sepatutnya kita ada slide. Sepatutnya kita ada slide, kita punya lebih proper lah, tapi tak apa. Untuk pagi ni kita pakai kitab, insya-Allah. Kita pakai kitab, iaitu kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Okey, indah. Sebab sebelum PKP dulu saya mengajar surau, mengajar masjid. Inilah kitab yang saya mengajar, bukan mengajar. Saya baca kitab untuk dalam sebelum, insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita dapat bersama-sama. Mudah-mudahan kita bukan pada saya yang bersama dengan saya pada pagi ini bukan di kalangan tuan-tuan perempuan yang baru nak mula solat. Sebenarnya kita dah solat bertahun-tahun. Okey, dan lagi-lagi pula kita nak jadikan Ramadan ni solat kita lebih penuh bermakna bila mana kita nak tahqiqkan ataupun kita nak firmkan kita punya amalan-amalan yang kita buat. Sebab ilmu, okey, ilmu disertakan dengan amal, dia lebih terkesan berbanding dengan amalan yang tanpa ilmu. Ustaz tak pakai spek kat Radami. Mana spek saya? Spek mana saya punya spek Tak apa, insya-Allah. Okey. Betul, saya kalau tak pakai spek nanti mata saya jadi sakit. Tak apa, nanti kita tunggu spek. Mudah-mudahan sampailah spek tu kejap lagi. Okey, baik. Jadi insya-Allah apa fokus kita punya matlamat untuk bengkel cantik bacaan dan praktikal solat ni, insya-Allah sebenarnya tak cukup, tapi paling tak ada pun kita nak ulang kaji benda ni. Kita nak ulang kaji benda ni supaya kita nak check balik, kita nak buat balancing alignment balik. Dan kita akan buat untuk bengkel cantik ni, kita akan buat selama 2 minggu, insya-Allah. Okey. Minggu depan pun ada juga setiap hari Sabtu pukul 10.30 pagi. 10.30 pagi ada, dan sampai lebih kurang sebelum pukul 11.30 kita berhenti. Sebab kita nak bagi laluan untuk tadarus. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian yang bersama pada pagi ini, insya-Allah. Okey. Jom kita duduk sekejap, kita tarik nafas. Kita tanya satu soalan. Soalannya apa? Okey. Soalannya, adakah solat aku selama ni sempurna ke tak? Kita tanya soalan tu dulu, kan? Ni bukan nak cari salah, bukan nak cari salah. Saya pun tanya, sama-sama kita tanya. Solat aku selama ni agak-agak sampai ke tak sampai, kan? Ataupun kita tanya, kita tarik nafas kan? Sahabat saya Zul Helmi pun ada. Zul, lama tak jumpa Zul, insya-Allah. Hati kita sama Zul. Toha mai sini. Bagus Toha, hantar spek mata. Okey. Toha jangan buat gimmick lagi Toha. Okey. Jadi ini soalan yang kita kena tanya dalam diri kita. Kita solat berpuluh-puluh tahun, kan? Semua orang kita biasa dengar solat kena faham bacaan solat. Itu memang wajib. Solat ni kita kena faham bacaan solat kita, kan? Tapi amalan ni dia kena ada ilmu. Okey? Amalan ni dia kena ada ilmu. Sebab ilmu ni lah yang membezakan sejauh mana kualiti solat kita. Dan tak ada istilah terlambat untuk kita belajar. Qatlubul ilmi minal lahdi ila lahdi. Kata balik.
Ila lahdi minal lahdi kan. Belajarlah ilmu daripada buaya sampai ke liang lahat. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah. Okey, tentang solat. Solat ni adalah inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita biasa dengar solat itu dia sebagai benteng untuk kita buat jahat, untuk kita nak kawal nafsu kita. Iwal fahsya, inna solata tanha anil fahsya, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah kita daripada kelalaian. Okey? Fahsya, mencegah kita daripada perkara yang melibatkan maksiat, kan? Kita tahu benda tu. Tetapi sejauh mana solat kita mampu membenteng benda tu? Sejauh mana solat kita mampu untuk menghalang kita daripada leka, lalai? Okay? Sejauh mana solat kita mampu untuk menjadi benteng kita, tak nak untuk buat perkara yang Allah larang, tak tengok, tak ada maksiat mata, jaga maksiat telinga, jaga maksiat mulut, jaga maksiat hati. Sejauh mana? Jadi insya-Allah hari ni sama-sama kita nak ulang kaji. Okey, lebih-lebih lagi kita nak fokus pada bacaan dan praktikal solat. InsyaAllah saya cuba untuk fokus, jangan risau. Okey, saya cuba untuk fokus supaya apa? Kita nak cerita tentang benda yang terus amal. Kita nak terus pakai benda terus amal. Dan tentang teori tuan-tuan perempuan boleh baca, benda tu boleh baca, tetapi kita nak fokus pada amal, khususnya segi bacaan dan praktikal, insya-Allah. Baik, kita bercerita tentang suka untuk saya nak sentuh sebelum kita nak bercerita tentang solat. Perkara yang paling penting untuk kita kena ambil berat, iaitu bab berkaitan dengan wuduk. Okey, bab berkaitan dengan wuduk. Boleh izinkan saya cerita tentang izinkan saya untuk saya tunjuk praktikal wuduk sikit, boleh ya tuan-tuan puan-puan? Supaya apa? Supaya kita ikut flow dia. Kita ikut flow dia, wuduk. Hari ni kalau kita dapat cerita sampai tahap sampai takat rukuk, okey dah. Sebab kita ada siri lain ni. Okey. Iaitu tentang wuduk. Sebab wuduk ni dia penting, sebab orang istihadah lain cara wuduknya. Okey, sebab dia ada orang yang haid, dia ada fatrah an-naqa, kena kira benda tu lain. Tapi kita nak cerita pasal basic tentang berkaitan dengan wuduk. Okey, wuduk ni, okey, bab wuduk. Okey, sebab wuduk ni adalah benda yang sangat penting. Okey, ada berapa fardu ataupun ada berapa rukun wuduk. Rukun wuduk ni ada berapa? Rukun wuduk ni tuan-tuan puan-puan, semuanya ada 6. Okey. Okey, ada 6. Ini yang rukun lah, tak termasuk sunat. Basuh tangan sunat, okey. Berkumur, membasuh telinga sunat, itu sunat. Tapi rukun wuduk ni ada pertama sekali niat. Okey, niat tu jatuh bila? Ini soalan yang saya kena tanya dekat dalam saya ambil tauliah mengajar, kan. Soalan yang saya sampai sekarang saya ingat. Saya terima kasih sangat kat ustaz tu. Okey. Wuduk ni bila masa nak niat? Itu soalan dia, kan. Biasa orang faham wuduk ni niat waktu bila nak niat, kan. Niat tu nak jatuh waktu bila? Walaupun benda ni niat ni qasad dalam hati, kan, qasad dalam hati, tapi wuduk ni waktu bila? Okey. Okey. Wuduk ni bila kita berwuduk sebenarnya dalam hadis, barang siapa berwuduk, anak Adam yang berwuduk, maka air wuduk tu dia akan yang jatuh dia akan menggugurkan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal umatnya melalui wuduk di akhirat nanti. Subhanallah. Bilal bin Rabah masuk syurga kerana asbab menjaga wuduk. Kita yang sedang berpuasa ni, kalau kita nak dapat pahala free berpanjangan anytime everywhere, okey, iaitu kita jaga wuduk. Okey, wuduk first kali dengan niat. Okey, niat biasanya kalau kita baca bahasa Melayu pun tak apa, ataupun bahasa Arab, nawaitu raf'al hadasi, okay, ataupun nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, saja ke wuduk kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi bila kita berwuduk tu, okey, kita basuh tangan. Okey, kita basuh tangan, kuku kena jaga, kan. Kuku tu mana panjang tu, sebab kita nak pastikan air masuk celah kuku. Benda ni nampak macam simple, betul tak? Tapi kadang-kadang saya pun kuku panjang tak perasan, kan. Kuku kena jaga, kan, kena pastikan sebab kuku ni, kan, kena jaga. Okey. Lepas tu kita basuh ni, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, saja kami wuduk kerana Allah Taala. Okey, jadi bila kita dah basuh tu, okey. Ini yang saya cerita pasal wajib. Mula-mula kita akan buat apa? Kita akan berkumur 3 kali. Sebab apa 3 kali? Nak ambil pahala sunnah 3 kali. Lepas tu kita akan basuh hidung kita. Kita akan masukkan air melalui hidung, lepas tu kita keluarkan balik.
Dari segi kesihatan sebenarnya itu untuk nak kurangkan resdung ataupun nak kalau boleh tak nak penyakit. Sebab resdung ni saya ada dengar seorang orang ubat kata resdung ni semua orang ada kan. Lendir dalam muka ni semua orang ada, sikit dengan banyak aja. Resdung ni semua orang ada, sikit dengan banyak aja. Tapi bila kita buat macam tu, kita masukkan air, lepas tu kita buang, sebenarnya adalah dia nak basuh filter dalam hidung kita tu. Filter. Tak, dia nak pastikan bersih hidung. Itu sunat. Tetapi ini flow dia. Okey, bab yang wajibnya, pertama niat. Saya highlight dekat wajib tuan-tuan, wajib. Pertama sunat tangan. Yang keduanya adalah basuh muka. Bila kita basuh muka, ini untuk anak-anak biasanya. Kadang-kadang anak-anak kan. Bila basuh muka, dia sapu je kan, sapu je macam tu. Macam tu je. Sedangkan air wuduk dia kena lalu dekat ubur-ubur rambut sini kan, sampai sini, sampai bawah ni, dekat bawah dagu. Bawah dagu. Dia kena betul-betul kat sini. Dia kena lalu betul-betul kat bawah ni. Ada orang sapu setakat ni je. Alamak, handsome lah. Okey, maknanya dia kena sapu betul-betul dekat bawah sini. Okey. Itu dari segi muka. Bila kalau kita basuh muka tu kita berniatlah dalam hati, ya Allah, tambahkanlah nur di wajahku. Okey, kan, tambahkanlah cahaya di wajahku. Kita basuh muka pelan-pelan, basuh tu dengan penuh tenang, ambil wuduk, basuh kan, basuh satu layer ni, sapu kat bawah ni macam tu. Jangan air dah kena, kita lepas, kita letak balik air dekat tangan kat muka, itu dah kira air tu jadi mustakmal. Maksud kata air tu dah rosak. Kalau air tu sapu, okey, jangan lepas, sapu je. Tangan kanan lah yang sapu tu. Sapu tangan kanan, okey. Sapu kat bawah ni. Okey, jangan ni lepas tu letak balik tangan. Air tu jadi air mustakmal. Letak, sapu kan. Macam tu. Itu untuk muka. Okey, sebab nama program kita ni adalah praktikal. Jadi kena tunjuk praktikal. Itu untuk muka. Ni saya cerita highlight wajib apa tadi? First niat, lepas tu muka. Yang keduanya iaitu bahagian dagu tu kena. Yang kedua iaitu bahagian tangan. Tangan ni dia dua bahagian je. Tuan-tuan. Okey, tangan ni. Okey, sebab apa kita mulakan kanan? Sebab sunat. Kan? Ada orang ambil wuduk yang kena jaga. Dia tidak melebihi siku. Walaupun benda ni walaupun benda ni orang kata syarat dia kena lebih siku. Sebab dia tak nak ni. Kadang-kadang budak senang detect. Dah ambil semayang belum? Dah. Tengok dekat siku, tak basah pun siku tu. Okey. Tangan ni dia dua je, depan, belakang. Kalau hari kita belajar bicep, tricep kan. Okey, kita ambil air tu, kalau pakai agak kawah pula, pakai apa? Kolah. Ambil air, tolak je air ke bawah. Jangan bila sapu tu, jangan lepas. Air tolak ke bawah, tolak sapu ke ni. Okey, pusing belakang, tekan, tolak. Macam tu je. Kan senang, kan? Dia jangan kita dah basuh, lepas tu kita angkat tangan, kita letak balik. Dia jadi mustakmal. Air tu jadi rosak. Okey. Air boleh letak tadah tu air, tolak je. Macam tu je. Depan, pusing tangan, belakang, satu round. Depan, belakang, tangan satu round. Kan? Nampak tak? Kita akan ambil dengan penuh. Sebab wuduk pun ibadah. Wuduk ni bukan syarat. Wuduk pun ibadah. Ibadah kena buat sungguh-sungguh, kena buat betul-betul. Okey, bila kita wuduk, kita basuh tangan kanan kan, kita niat, ya Allah, kan, berilah catatan amalanku dari tangan kanan di akhirat nanti. Kita basuh tangan kanan. Kan, kita niat, kita basuh tangan kanan, ya Allah, berikanlah catatan amalanku dari tangan kanan. Kita basuh tangan kiri dalam hati ni, ya Allah, jauhkanlah aku daripada catatan amalan kiri. Kita basuh tangan gitu kan. Okey, itu untuk yang ketiga. Ni rukun yang ketiga. Rukun yang keempat iaitu kita menyapu rambut, bukan basuh rambut. Basuh, okey, dia menyapu rambut. Maknanya kita sapu rambut, kan? Air jangan tu tadah air bak macam tu kan. Air tu kalau kita nak renjiskan sikit, ambil air sapu je sikit macam tu. Kan. Rambut panjang tak potong ni, kena potong rambut. Okey. Air kan, rambut raya nanti kan, rambut raya. Air kan, air tu kita nak renjis sikit, air tu lalu kat sini.
Kita sapu, ya Allah, lindungilah aku dari kepanasan matahari, kepanasan di padang mahsyar nanti ya Allah. Kan, kita sapu. Kan. Okey, kita sapu. Ambil lagi air, sapu. Kan, tolak belakang. Kan, kita niat ya Allah, lindungilah aku dari kepanasan di padang mahsyar. Kan, sapu. Itu untuk rambut, kan. Itu untuk rambut. Okey, itu yang keempat. Pertama apa tadi yang wajib? Rukun wuduk. Saya combinekan wajib dengan sunat senang. Pertama basuh tangan wajib. Okey. Silap. Yang pertama niat wajib. Niat tu waktu bila? Niat tu kita nak qasatkan dalam hati waktu bila? Waktu kita air kena kat muka. Kan. Dalam hati sahaja aku berwuduk kerana Allah Taala. Kan. Okey, yang saya belajar niat tu waktu kita basuh muka. Itu niat tu niat dalam hati. Okey. Lepas yang kedua iaitu kita basuh muka. Pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga tangan. Lepas tu yang keempatnya adalah rambut. Yang saya masuk selingan tu sunat tadi. Okey, rambut. Dan yang kelimanya iaitu kaki. Tetapi ada satu sunat iaitu telinga. Okey. Telinga ni kita nak pastikan betul-betul ni yang nak geraknya jari ni. Kan? Okey, jari ni yang nak main. Okey, basuh sini, ke bawah ni, tolak atas sampai sini. Belakang sini. Sebab kalau tak, belakang kita ni kan dia ada dia punya ni kan. Macam tu. Kan. Ini jari ni untuk bahagian dalam. Jari telunjuk ni untuk bahagian belakang. Okey, jadi kita ni nampak? Kan. Jari ni untuk bahagian dalam. Kan, dalam. Belakang korek tengah. Kan. Ini bahagian belakang. Gitu. Okey. Buat kanan dulu, kiri dulu ke, buat serentak pun boleh, tak ada masalah. Sebab sunat. Okey, telinga sunat. Okey. Dan yang seterusnya, rukun yang kelima iaitu basuh kaki. Sunat kita basuh kaki sehingga di separuh betis kita. Kaki nak tunjuk macam mana tuan-tuan? Kan. Ini jari kaki lah. Cakap ini anggap macam jari kaki kan. Tangan tu sama juga. Tangan pun dia ada bahagian depan dan belakang. Kaki pun ada bahagian depan dan belakang. Okay, ni kaki. Sana ni kaki. Okey, ni kaki Okey. Ni kaki. Ni kaki. Tinggi sikit. Tangan kita ni air tolak dulu kat sini. Masukkan celah-celah kaki. Celah-celah kaki sini. Lepas tu masuk kat bawah belak tapak. Tarik kat atas kaki. Macam tu. Kan? Air lalu ni kaki. Ni tapak kaki. Tapak kaki kan. Kan sungguh saya tunjuk. Ni tapak kaki kan. Air tangan tolak ke bawah. Okey, jari masuk basuh celah-celah kaki tu. Okey, basuh celah-celah kaki tu kan. Lepas tu air tangan lapik dekat bawah tapak kaki. Tolak ke atas, sapu keliling betis. Gitu kan. Itu untuk kaki. Kaki kanan, lepas tu kaki kiri kan. Takkan nak basuh serentak dua-dua kaki, tak pernah buat. Lepas tu dah habis tu baru tertib. Okey, asyhadu, kita baca doa, lepas tu asyhadu alla, kan kita basuh kaki kanan, kita basuh kaki kanan, kita niat dalam hati, ya Allah, gerakkanlah kakiku ini kepada tempat-tempat yang mulia. Kita basuh kaki kanan, basuh kaki kanan, ya Allah, kan, gerakkanlah kakiku ini ke tempat yang mulia. Lepas tu kita basuh kaki kiri pula, ya Allah, jauhkanlah kakiku ini ke tempat maksiat, tempat yang haram. Kan cantik, betul tak? Kita wuduk tu kadang, ya Allah, seronoknya wuduk. Wuduk tu doa tak berhenti-henti macam doa dalam wuduk. Seronok kan kalau kita wuduk macam tu. Kan kita wuduk, setiap kita basuh tu dia ada doa tu. Ada hikmah juga, tak ada OBS kan. Sedap juga apa macam ni. Boleh nampak minta maaf saya masuk sikit wuduk walaupun solat. Minta maaf sangat-sangat saya masuk sikit wuduk sebab wuduk ni adalah benda penting. Kalau wuduk fail, tak guna kita cerita pasal solat. Okey. Kalau wuduk problem, takut nanti dia jadi tak ikut flow kan, tiba-tiba tak masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah. Okey, baik, insya-Allah. Boleh? Dapat? Kalau dapat, tekanlah button love sikit, tolonglah share sikit. Okey. Okey, itu untuk berkaitan dengan wuduk. Okey, wuduk sebab syarat sah solat adalah kena berwuduk. Okey, boleh, insya-Allah. Okey, wuduk important. Yes. Kak Shima. Okey, wuduk very important. Okey, baik, terus. Okey, jadi barulah kita nak cerita tentang solat. Okey. Solat, tuan-tuan puan-puan,
benda yang kita kena tahu dan kita kena belajar ulang kaji sama-sama, iaitu rukun solat, syarat sah solat. Apa beza rukun solat dengan syarat sah solat? Apa beza rukun solat dengan syarat sah solat? Okey, saya cerita ni bukan saya pandai. Kalau saya ada salah, tolong tegur. Kalau saya pun masih belajar juga. Saya nak berkongsi, sama-sama kita berkongsi. Kita pakai kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Boleh, insya-Allah. Siapa yang dapat manfaat bab wuduk yang saya cakap tadi? Siapa yang rasa dapat sesuatu daripada wuduk tadi? Kalau dapat, boleh tulis dapat. Dapat okey. Bila solat kita kena tahu 3 benda tau. Hari ni serap tuan-tuan perempuan, kan? Banyak kali kita akan jumpa. Tadi tadarus, sekarang petang ni kita jumpa lagi pukul 5 untuk Yasin Allah Yarham, malam Al-Mu. Hari ni saja kita jumpa 4 kali. Siapa yang ikut kelas siapa yang ikut kelas saya KTO 9, 5 kali jumpa saya untuk hari ni. Okey. Bila sebut tentang solat, kita dalam kepala kita kena clear. Kita kena tahu ini apa nama, tahu tau, bukan hafal. Kita kena faham. Kalau faham, kebiasaannya tahu. Tapi kalau hafal, belum tentu faham. Faham ke faham? Okey. Kalau kita faham, automatik kita tahu. Tapi kalau kita hafal, belum tentu kita faham. Okey, boleh? Okey. Okey, bila sebut tentang solat, ini saya ni lah. Saya muhasabah lah kat saya, kan. Berapa orang yang lulus kalau kita tanya rukun solat ada berapa? Berapa orang yang lulus? Kita jangan tengok orang lain, tengok kita lah. Jangan tengok nak tuju kat orang lain, tuju kat kita lah. Berapa orang yang lulus kalau ditanya syarat sah solat ada berapa? Berapa orang yang lulus kalau tanya sunat solat ada berapa? Berapa orang yang lulus kalau tanya sunat solat ada berapa jenis? Dalam solat ada sunat hay'ah dan sunat ab'ad. Hay'ah dan ab'ad, kan? Jujur boleh dikatakan saya pun kena ulang kaji balik. Sama-sama kita ulang kaji. Ni bukan nak cek salah ya, bukan. Tetapi kita nak, ya Allah, selama ni ya Allah, aku tak ambil tahu pasal benda ni ya Allah, kan? Nampak, kan? Baguslah kita ada slot ni, kan? Baguslah kita buat slot ni sebab kita ulang kaji, kan? Ya Allah, selama ni kalau tanya syarat sah solat ya Allah, aku fail ni ya Allah. Tak lepas jawab ni, kan? Nampak? Kita ambil ni sebagai ya Allah, kalau tanya tentang sunat hay'ah dalam solat ya Allah, aku tak lepas nak jawab ni ya Allah, kan? Syarat sah solat tak lepas. Okey, jadi hari ni kita nak ulang kaji balik. Hari ni kita dapat cerita pasal sampai rukuk pun okey dah. Kita ada 2-3 siri tau. Minggu depan pun ada lagi. Sebab itulah benda ni saya rasa saya nak highlightkan dalam bulan Ramadan ni supaya sama-sama ulang kaji. Saya pun belajar, sama-sama kita ulang kaji. Okey. First, kena faham tentang syarat sah solat, rukun solat. Apa beza syarat sah solat dengan rukun solat? Okey. Syarat sah solat iaitu perkara sebelum ataupun di luar solat. Itu syarat sah solat. Sebelum kita nak solat tu, itu syarat sah inquirement. Inquirement. Okey. Inquirement. Syarat sah solat. Kita sembang lah tuan-tuan perempuan, bahasa sembang je lah. Tak payah nak formal sangat, tak? Syarat sah solat ada berapa? Cuba kita tanya, ya Allah, aku ni tak lepas lagi nak jawab syarat sah solat ni, kan? Rukun tak apa, kita boleh jawab 13 sebab dah biasa sebut. Syarat sah solat adalah perkara di luar solat. Okey. Rukun solat perkara di dalam solat. Nampak? Dapat beza? Boleh Ni saya belajar dengan Ustaz Yusof, abang saya. Ustaz Yusof. Nanti kita jemputlah Ustaz Yusof untuk nuzul Quran nanti, kan? Kita bantu dia, bantu Ustaz Yusof tengah kumpul dana tu, kan, untuk madrasah. Okey. Syarat sah solat di luar solat, sebelum solat. Rukun solat dalam solat. Okey, boleh simple je. Kita cerita tentang formula hari ni. Okey. Okey, clear kat situ? Okey, syarat sah solat ada berapa? Okey. Syarat wajib solat. Okey, syarat wajib solat. Okey, syarat wajib solat
ada 3. Okey, syarat ni dia ada 2 jenis. Syarat ni requirement lah sebelum ni. Okey. Requirement, silap. Kak Ruzilawati, terima kasih tegur. Requirement. Syarat sah solat ni requirement. Requirement tu apa Inquiry tu tanya, pertanyaan kan. Requirement tu tanya, okey. Okey. Syarat sah solat ni adalah requirement, okey. Iaitu sebelum, okey. Syarat ni dia ada 2 jenis. Pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib ni ada 3 je. Okey. Mestilah Islam, baligh dan berakal. Syarat wajib 3 je. Kalau ada member kan, ada member nama dia Tina kan, nama dia Tina, dia non muslim. Oh, I tengok you hari-hari solat lah. Itu baguslah solat itu, dia boleh untuk dia macam yoga jugalah. I mau solat jugalah macam you kan. You solat hari-hari, you tunduk, itu tulang belakang bagi kuat kan. You duduk macam itu apa nama itu, duduk tahiyat akhir, itu you kaki bagi strong bagi kuat. I mau solat lah ikut you kan. Apa ni, sah tak solat dia? Dia tidak ada syarat yang pertama iaitu Islam. Okey, syarat wajib iaitu dia ada 3, iaitu Islam, baligh, iaitu baligh ni makna kata melepasi mumayyiz. Mumayyiz ni budak-budak yang boleh bezakan baik dengan tak baik, itu mumayyiz. Kadang-kadang budak-budak ni, kadang-kadang kita hangin dengan budak kan, hangin juga dengan budak-budak sebab dia tak mumayyiz. Dia tak boleh beza yang ni baik, ini tak baik. Mumayyiz ni makna kata dah balik lah. Mumayyiz ni atas daripada bawah sebelum balik. Balik ni maksudnya dah orang kata dah hampir ke arah matang. Okey. Dan berakal. Orang gila tak wajib dia untuk solat kan. Yang buat-buat gila itu berdosa tak solat kan. Gila-gila kena solat juga. Okey. Syarat wajib ada 3. Okey. Okey, iaitu Islam, baligh dan berakal. Masih memerlukan inquiry memerlukan. Baik, terima kasih. Okey, ada 3. Apa dia? Islam, baligh dan berakal. Paling tak ada kita boleh ajar, kita boleh sembang anak-anak kan. Abang-abang hari ni ulang kaji solat. Rupanya syarat wajib ni ada 3. Pertamanya Islam, lepas tu baligh kan. Kita dah balik kan bang kan. Lepas tu berakal. Kan seronok macam tu. Rumah tangga bahagia kan. Meriah sehingga ke jannah kan. Okey, itu syarat wajib. Okey, syarat sah solat ada 5 tuan-tuan puan-puan Okey, syarat sah solat ada 5. Yang tadi syarat wajib. Syarat wajib tu senang je, 3 kan. Kita Islam, berakal, balik. Okey, syarat sah solat ada 5. Ada 5 syarat sah solat. Kalau tak ada 5 syarat ni, tak sah solat. Tak sempurna solat kita. Pertama iaitu tentang dah masuk waktu. Dah masuk waktu baru boleh solat. Kan baru-baru ni ada viral tentang azan terawal tu kan. Itu kita jangan ulas lah, bagi ustaz-ustaz ulas lah kan. Okey. Yang pertama iaitu kita dah masuk waktu, syarat waktu. Yang keduanya menghadap kiblat. Okey. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram kan. Okey. Ni sekadar kita faham je. Jangan orang kata faham. Kalau tak hafal tak apa, faham. Pertama kita kena tahu waktu-waktu. Yang kedua kena menghadap kiblat. Okey. Yang ketiga iaitu menutup aurat. Okey. Tutup aurat ni pun panjang kat cerita. Lelaki kalau solat rukuk ataupun sujud nampak badan belakang tu, kalau seluar dia pakai tu bawah pusat, tak sah solat dia. Macam mana tu kan? Nampak macam simple. Nampak macam simple kan? Macam mana perempuan kalau solat dagu bawah nampak. Tuan-tuan perempuan lebih arif lah benda tu kan. Okey, itu kendian kita cerita. Pertama tahu waktu solat. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga tutup aurat. Yang keempat iaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Okey. Suci daripada najis. Yang keempat iaitu suci daripada najis. Sama ada tempat kita solat tu, anggota badan kita ataupun pakaian kita, suci daripada najis. Itu hardware. Itu luaran. Softwarenya adalah kita. Syarat kelima iaitu suci daripada hadas besar dan kecil. Okey. Pertama syarat sah solat iaitu
kita dah tahu masuk waktu. Yang kedua, menghadap kiblat, settle kan. Yang ketiga, tutup aurat. Perempuan pastikan dagu tutup dalam solat. Lelaki, siapa pakai baju tu, pastikan bila rukuk dengan sujud, pastikan tak nampak belakang. Seluar kena pastikan atas pusat. Okey. Jangan tak boleh pakai seluar macam budak hipster kan. Okey. Lepas tu yang keempat, suci dari segi luaran, pakaian, tempat, lepas tu anggota badan. Yang kelima iaitu suci pada hadas, software dalam kan. Boleh kita sembang benda ni, sembang dengan family kan. Syarat wajib ada 3, syarat sah ada 5 kan. Okey, panggil anak-anak kan ni. Bulan Ramadan ni adik-adik, kakak-kakak kan, tanya anak, kakak, syarat sah solat ada berapa? Kan. Kita tanya kan. Syarat sah solat ada berapa? Lepas tu kita muzakarah dalam rumah kan, seronok. Okey, boleh insya-Allah. Okey, baik insya-Allah. Okey. Maka clear kat situ. Syarat wajib, syarat sah solat kan, seronok. Kita cerita tentang solat dalam family kan. Kita jaga solat dalam family, insya-Allah. Kita akan jadi, keluarga tu jadi mawaddah kan, berkasih sayang. Sebab kita menyayangi pencipta kepada cinta. Lama ayat kan. Bila keluarga tu, pasak keluarga tu iaitu mengasihi, sayang kepada pencipta kepada cinta, maka cinta itu akan mengalir dalam keluarga. Kerana apa? Dia kenal siapa yang ciptakan kasih sayang itu. Gitu kan. Lain macam Okey, baik. Okey, rukun solat. Okey. First iaitu rukun solat. Okey. Rukun solat first kali iaitu niat. Niat. Okey, niat solat waktu. Okey. Cuma niat ni adalah ulama ajar kita supaya kita nak qasad, kita nak hadirkan niat. Kita nak hadirkan niat dalam hati kita, insya-Allah. Kita nak hadirkan niat. Okey, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Okey. Okey, adaan ni kena ada. Okey. Tunai untuk solat fardu. Keluarga sakinah bagi Kak Jamilah terbaik. Okey. Sakinah, mawaddah, wa rabbul ghafur. Gitu. Okey. Okey. Okey, jadi pertama sekali bila kita ni, lafaz ni disebut dengan mulut. Lafaz ni sebut dengan mulut. Niat ni adalah lintasan hati. Okey, lafaz usolli kan fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Lafaz ni lafaz mulut. Tetapi niat ni adalah lintasan hati. Okey. Okey, jadi lafaz ni kita lafaz sebelum solat. Supaya apa? Hebatnya ulama-ulama dulu, mereka susun siap-siap SOP untuk kita. Sekarang ni sembang asal-asal sembang sok. Sembang sikit sok. Sembang sikit SOP kan. Jadi kita dalam solat ni pun ada SOP juga. Hebatnya ulama-ulama kita dulu, mereka dah susun SOP untuk kita. Rukun solat. Okey, pertama iaitu kita niat. Okey. Dan seterusnya kita takbir. Okey. Okey. Takbir. Bila kita takbir tu, Allahu Akbar. Takbir tu perempuan dia rendah sikit lah. Nak cerita perempuan, Allah jaga perempuan. Dalam solat pun Allah suruh jaga. Jaga, orang kata jaga dia punya kelembutan. Itu hebatnya Islam ni kan. Islam ni hebat. Dalam solat pun Allah jaga kelembutan, kehormatan perempuan. Tak ada kena gerak terbuka macam lelaki kan. Lelaki bila angkat tangan, bila angkat tangan tu, tangan ni menghadap kiblat di antara bahu dan telinga. Allah kan. Jangan Allah, jangan ini dah masuk bacaan lah ni. Jangan Allah, jangan bukan ikut saya. Ikut jauh, okey. Allah, ikut saya. Allah, jangan sebab hamzah hamzah baris atas bunyinya adalah Allah. Lam tu kena tebal. Jangan bunyi Allah, jangan muncul Allah, bukan ikut saya. Allah, okey. Allahu Akbar. Jangan bar. Allahu Akbar. Jangan bunyi ar. Kita nak bunyi ra. Ra ni dia kena tebal. Allah, Allahu Akbar. Bar. Ra tebal, dia kena muncul sikit mulut.
Allahu akbar. Bar. Dia punya takrir tu dia bergetar. Allahu akbar. Macam tu. Okey, jangan Allahu akbar. Bar itu bunyi R. R Melayu. Kita nak bar. Kita tak punya ra Arab. Okey. Okey, itu dari segi sebutan lah. Allahu akbar. Ak berangin sikit. Ak. Allahu akbar. Bar macam tu jangan bunyi Allah insya-Allah, bukan insya-Allah, insya-Allah. Allah macam tu boleh. Okey, kalau orang Indonesia sebut Allah, Allah dia bunyi dalam bunyi yang kita nak bunyi Allah ni, lafzul jalalah dia kena Allah. Kalau tak boleh dia kena berlatih. Practice make perfect. Allah macam tu Allah itu untuk untuk perkataan Allah. Okey, jadi bila kita takbir tu, kita dah niat dah tadi, lafaz tu dah hadir dah sebelum solat. Tetapi ulama ajar kita supaya kita nak betul-betul setting kita punya solat tu betul-betul tumpu, tak fikir benda lain, kita hadirkan niat dalam hati kita. Waktu kita takbir Allah, dalam hati sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Kan, ini sekadar orang kata nak bagi kita betul-betul kita nak hadirkan niat dalam hati kita. Allahu akbar macam tu. Bar itu dari segi kita nak bertakbir. Okay, sebab bila kita takbir ni, kita sebenarnya kita menolak segala urusan dunia kita, menolak segala kebesaran, menolak segala apa-apa yang benda yang berkaitan di luar solat, kita nak tolak ke belakang. Allah, kita nak surrender pada Allah. Kita nak angkat tangan, jangan bergerak, angkat tangan. Allah, okay, tangan menghadap kiblat. Lelaki antara bahu dengan telinga, perempuan di paras bahu. Okey, Allahu akbar macam tu. Okey, maka itu untuk takbir. Rukun yang kedua tuan-tuan puan-puan rukun yang kedua, dia mesti dilafazkan dalam bahasa Arab. Allah tu kena lafaz dalam bahasa Arab. Dia tak boleh Allah, tak boleh, dia kena lafaz. Okey, Allah dia kena, Allah tu 2 harakat. Jangan Allahu akbar. Allah tu dia kena sekurang-kurang 2 harakat. Lafzul jalalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak boleh. Dia kena Allah tu 2 harakat. Jangan ra tu pun jangan boleh. Allahu akbar. Itu jaranglah orang buat. Okey. Baik, insya-Allah. Okey. Was-was dalam takbiratul ihram. Okey, adalah permainan syaitan. Okey. Ulama berkata bahawa untuk hilangkan was-was dalam takbir, okey, maka seseorang tu dia kena baca tafawuz. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum dia takbir. Okey, sebelum takbir. Okey, dan baca Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswas. Okey, waswas satil khinzab. Maksudnya apa? Ya Allah, aku berlindung denganmu dari syaitan yang membawa waswas, yang bernama, apa nama syaitan tu? Khinzab. Syaitan department syaitan, department apa ni? Syaitan ni kan dia ada banyak department kan, department kacau rumah tangga orang, department suka kacau budak-budak kat rumah, department ajak membazir, department yang bukan, dia ada kementerian-kementerian dia jauh perginya ni. Okey, syaitan yang tugas dia bagi orang kacau was-was namanya adalah khinzab. Tulis KHINZAB. Khinzab. Kalau niat dalam hati dulu kemudian takbir, boleh, tak ada masalah. Okey, jadi nak elakkan was-was tu sebelum kita takbir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan daripada syaitan yang syaitan yang bawa waswas. Okey, bila kita takbir, okey, sebutan Allah tu saya highlightkan tadi sebab kita nak pastikan sebutan Allah tu betul. Okey, bila kita takbir, rukun yang ketiga iaitu berdiri bagi yang mampu. Okey, itu dari segi praktikal lah. Kalau tak boleh diri, duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Okey, kalau boleh berjalan, dia boleh jalan cuma tak boleh duduk, solat tu kena berdiri. Waktu takbir hanya sujud dengan rukuk saja, duduk atas kursi. Kalau dia langsung tak boleh jalan, bolehlah solat duduk. Kalau dia boleh berjalan,
tetapi tak boleh sakit lutut, tak boleh rukuk ataupun sujud. Dia kena takbir atas berdiri, Allahu Akbar, baru duduk. Macam tu. Okey. Okey, baik. Okey, itu untuk kita berdiri tegak. Rukun pertama iaitu niat. Yang kedua adalah takbir. Yang ketiga adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Okey, itu rukun yang ketiga. Apa dia? Pertama apa? Pertama kita kena niat. Okey, niat tu kena faham apa yang kita sebut. Okey. Lepas tu yang kedua iaitu kita takbir. Takbir tu sebutan kena betul. Okey. Kita kena faham takbir tu untuk apa. Okey. Yang ketiga iaitu kita berdiri bagi yang mampu. Okey. Okey. Seterusnya boleh niat dah tu takbir. Betul. Okey. Niat lafaz lain. Lafaz kita ada lafaz kan. Kita dah lafaz pun kita takbir, itu pun dah kira niat juga. Okey. Niat ni adalah qasad dalam hati. Okey. Seterusnya doa iftitah. Doa iftitah ni dia adalah sunat. Doa iftitah ni adalah sunat. Okey, sunat ni dia ada dua jenis, sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Itu kalau sempat kita ceritalah. Seterusnya kita doa iftitah. Okey, doa iftitah ni tuan-tuan, kita kena baca sikit sekali lalu. 10 23 dah ni, tak apa. Okey. Doa iftitah Okey. Doa iftitah ni adalah ikrar kita. Doa iftitah ni adalah kita punya ikrar, dan kita kena, kalau kita faham doa iftitah apa yang kita baca tu, itu lagi cantik sebenarnya. Okey, insya-Allah saya bagi lagi 5 minit, lagi 4 minit sebelum saya nak berhenti. Boleh tuan-tuan puan-puan ni? Saya perlukan lagi 4 minit saja. Okey. Okey, kita iftitah. Okey, doa iftitah seperti yang kita baca selalu. Okey. Yang kita kena jaga adalah Allahu Akbar kabira walhamdu. Dia kena bunyi Allah kena 2 harakat. Okey, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey. Wajah tu sampai habis. Okey, itu sunat. Tetapi kena baca, rugilah kalau tak baca. Okey. Okey, fokus Fatihah. Fatihah. Okey. Saya nak closing sampai rukuk je hari ni. Okey. Fatihah wajib kita kena bagi dan kena pastikan tepat. Surah Al-Fatihah wajib kita kena pastikan betul dan tepat. Sebab apa? Sebab dia adalah rukun. Kan saya tak cerita tadi, rukun ada 3, rukun qalbi, rukun fa'li kan. Lepas tu sunat ada 2, sunat hay'ah dengan sunat ab'ad. Tapi tak apa. Okey, wajib kena pastikan bacaan Fatihah kita kena betul. Kalau ustaz saya tak betul lagi tapi saya tengah belajar, dimaafkan. Okey. Tapi kalau tak betul, tak usaha belajar, takut kita menanggung dosa. Jadi untuk suratul Fatihah kita niat jelah belajar supaya kita punya kekurangan tu dianggap sebagai sedang belajar. Okey. Kita dah tahu salah, kita tak nak belajar, itu yang bahaya. Tapi tuan-tuan perempuan bersama dengan saya ni semua sedang belajar, jangan risau. Okey, kita belajar. Okey. Surah Al-Fatihah dia adalah rukun qauli. Rukun qauli ni kita kena baca dalam keadaan telinga kita dengar. Dia tidak boleh bisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan takbir tadi. Dia tak boleh Allahu Akbar. Tidak boleh. Dia kena bunyi makhraj hurufnya betul. Okey. Okey. Dia kena, ustaz boleh tak ajar sebutan niat solat sunat subuh yang betul? Boleh, insya-Allah, nanti kita akan cerita nanti. Jadi surah Al-Fatihah kita kena pastikan kita kena betul, insya-Allah. Sekali imbas dia. Okey, jom kita bunyikan, kita baca surah Al-Fatihah. B, jangan B, jangan base, dia kena B. Itu nanti tuan-tuan perempuan boleh tengok slot Syekh Hisham sebelum ni ada Fatihah. Dia kena, jom kita baca Fatihah yang betul. Tuan-tuan perempuan tengok mulut saya dan cuba ikut sama-sama, insya-Allah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Nampak?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, bukan min. Min. Ham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Ar-Rahmanir Rahim. Mali, jangan mali. Maliki yaumiddin. Jangan yau. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ain kena jaga. Jangan sin, jangan tepat. Kanos ta. Kana na. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas si. Huruf sad kena tebal. Jangan tukar huruf sin. Ihdinas sira. Tak nak. Sad. Ihdinas si. Si tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Macam tu Ihdinas si. Jangan ihdinas si. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ratal. Jangan ratal. Ratal ladzi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil ri jangan ghairil ghain kita punya kerangka ni dia ke atas sekali. Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tak sempat lah kalau kita nak cerita Fatihah. Nanti tuan-tuan perempuan tengok. Nanti saya suruh mereka upload video Syekh Hisham dalam YouTube Family Ngaji 10. Tuan-tuan perempuan tengok situ ya. InsyaAllah. Saya kena berhenti ni sebab tadarus sekejap lagi. Saya kena berhenti siap-siap. Minta maaf tak sempat kita nak masuk tentang rukuk. Tapi yang panjangnya awal-awal tadi memang panjang. Tak sempat kita masuk rukuk. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan perempuan, siapa yang rasa saya kena belajar lah ustaz, kena masuk kelas asas ni, masuk je kelas. Minggu depan kita akan tumpu kepada siapa nak masuk kelas untuk lepas raya. Ustaz saya tak boleh tanggung ustaz, saya kena belajar Quran. Masuk je kelas. Jangan risau insya-Allah. Okey, boleh? Saya kena berhenti ni tuan-tuan puan. Saya nak bagi ruang untuk tadarus. Siapa kelas KTO 9 jumpa pukul 12.30. Okey, untuk program ni ini adalah CSR saya. CSR tu apa CSR gula Saya dekatkan. Ini adalah saya punya, kata saya nak menyantuni, saya nak berkongsi. Dan saya, tuan-tuan perempuan ustaz mana boleh tak letak yuran kan? Asyik sumbangan kan? Ustaz letaklah yuran berapa nak bayar. Senang cerita macam ni lah tuan-tuan perempuan. Untuk program ni kita buat 3 siri. Tak tahulah 3. Saya tak ingat dua depa yang susun. 3 siri ke 2 siri. Minggu depan ada juga pukul 10.30. Minggu depan ada juga pukul 10.30. Minggu depan kita sambung untuk rukuk sampai tahiyat akhir. Kalau tak cukup 1 siri, kita tambah lagi 1 siri. Tapi bulan Ramadan ni kita nak cover solat je. Okey, untuk yuran, tuan-tuan perempuan tentukanlah berapa yang tuan-tuan perempuan yang nak taji ataupun beri buat solat ni. Tekan pin komen di bawah. InsyaAllah. Tetapi untuk esok yang kita punya program, esok kita ada pukul 10.30. Esok bacaan dan tadabbur surah juzuk 30 Duha sampai An-Nas. Itu best sangat-sangat. Sebab apa? Sebab kita nak faham surah-surah pendek ni. Surah pendek ni kita tahu, tapi kalau kita faham sikit-sikit pun dah okey dah. Sambil kita betulkan kita punya tajwid. Surah Duha cerita pasal apa? Surah Al-Insyirah cerita pasal apa? Kan? Surah Al-Lail cerita pasal apa? Al-Lail tu tak cerita lah. Surah Al-Masad cerita pasal apa? Kan seronok kan? Surah-surah pendek kita boleh cerita kan? InsyaAllah. Okey? Boleh? Itu saja, mudah-mudahan. Minta maaf. Okey, tak ada slide malam ni. Tadi malam tak ada slide pagi ni. Tapi insya-Allah kita berkongsi. Saya pun tak pandai juga. Sama-sama kita belajar. Kita belajar sikit-sikit sama-sama insya-Allah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Besok kita jumpa esok waktu yang sama pukul 10.30. Esok tentang bacaan dan tadabbur juz 30. Insya-Allah ya. Tuan-tuan puan-puan kalau rasa bermanfaat,
kalau nak gunakan untuk bulan Ramadan ni untuk kita nak infak pada pusat pengajian Quran, ataupun tuan-tuan puan nak jadikan program ni sebagai tuan-tuan puan nak letakkan yuran, tuan-tuan puan boleh tekan link yang ada untuk yuran tuan-tuan puan ditetapkan, insya-Allah. Terima kasih semua. Mudah-mudahan semoga Allah rahmati kita semua. Jom kita baca doa ringkas. Tadarus dia lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah Rahman Rahim, Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk perbaiki solat kami ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami ya Allah. Kami tidak pandai, kami lemah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kali inilah Ramadan yang paling terbaik untuk kami ya Allah, dan kadang kami memahami solat kami ya Allah. Ya Allah, kami ini banyak buat dosa ya Allah. Kami ini lalai leka ya Allah. Maka jadikanlah solat kami sama seperti solat para nabi, sama dengan solat seperti orang soleh, para alim, para wali, supaya kami dapat bertemu denganmu dengan penuh khusyuk ya Allah. Ya Allah, janganlah dakwa kami di akhirat nanti ya Allah, dan keadaan kami tidak menjaga solat kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk solat dengan baik ya Allah, solat dengan sempurna, memahami bacaan solat kami ya Allah. Bantulah kami untuk kami tidak lewatkan solat. Bantulah kami serta ahli keluarga kami ya Allah untuk menunaikan solat dengan baik, dengan mendirikan solat dengan sempurna, dan jadikanlah kami asbab untuk menjadikan ahli keluarga kami, keturunan kami, golongan yang menjaga solat ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan naril jahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidah al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah boleh tuan-tuan puan dapat sesuatu hari ni. Kalau dapat sesuatu, insyaallah kita jumpa minggu depan pukul 10.30, dan esok kita ada untuk duha sampai anas, iaitu bacaan dan tadabbur juz 30. Doakan saya, doakan kami semua, doakan kawan-kawan kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan semoga dapat manfaat, dan semoga Allah ampunkan saya, semoga Allah maafkan kita semua. Kita belajar, dan ini adalah salah satu cara untuk kita nak taqarrub, kita nak dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling terbaik sepanjang hidup kita. Assalamualaikum, siru ala barakatillah, ila liqa' ma'assalamah. Daud selasih buah durian, terima kasih, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siapa yang ingin menaja program ini ataupun ingin menyumbang, boleh tekan pin komen di bawah. Terbaik. Okey, jom teruskan untuk slot tadarus.